Sekarang saya bawakan anda semua di tapak semayan anak benih koko Pusat Penyelidikan dan Bangunan Koko Bangka Datuk. Kulun yang kami hasilkan di sini adalah melalui kulun-kulun kelas 1 iaitu MCB C1, MCB C8, MCB C10, AKM22, QH1003, BBC 123. Di sebelah sini pula boleh anda lihat adalah pokok penanti ataupun anak benih pokok hybrid. Pokok penanti ini adalah bertujuan bagi pembiakan anak benih koko tadilah melalui kaedah. Untuk segmen kali ini saya akan tunjukkan kepada anda semua berkenaan pembiakan anak benih koko iaitu melalui kaedah cantuman. Untuk saya jelaskan di sini, bagi kaedah cantuman terdapat dua kaedah cantuman yang diamalkan di Pusat Penyelidikan dan Bangunan Koko Bangka Datuk, iaitu yang pertama cantuman baji sisi dan keduanya adalah cantuman baji atas. Dan seperti yang saya pernah tunjukkan tadi, cantuman baji atas adalah amalan yang kami diamalkan di sini kerana kaedah tersebut adalah sangat pantas dan juga hasil dia adalah tinggi dan tidak perlu memerlukan kerja pembukaan cantuman tersebut. Seterusnya, bagi menjalankan proses pembiakan anak benih koko belun, kita perlu menjalankan proses cantuman. Mana proses cantuman tersebut kita memerlukan beberapa peralatan khusus untuk cantuman. Okey, saya akan tunjukkan kepada anda semua beberapa peralatan untuk cantuman tersebut. Dan seperti anda nampak semua di meja ini adalah beberapa peralatan cantuman ataupun keperluan untuk cantuman. Yang pertama adalah penyediaan mata tunas ataupun ranting mata tunas. Kita nampak ranting mata tunas tersebut perlulah kita cari separuh perak. Yang perlu ada nampak mata ataupun sion dia di sini. Seterusnya plastik ataupun binding tape, plastik pembalut untuk membuat cantuman baji sisi. Seterusnya farafilm. Farafilm ini adalah untuk tujuan cantuman baji atas. Kita nampak di sini, kita perlu potong dia. Selain itu kita ada peralatan sketius bagi tujuan mencari mata tunas dan juga kita motong ranting ataupun pucuk penanti nanti. Selain itu pisau cantuman. Pisau cantuman tersebut untuk kita toreh di batang pokok penanti nanti. Tujuan toreh, dan gunting adalah untuk tujuan memotong farafilm. Dan itu adalah yang utama adalah pokok penanti yang anda semua nampak di sini. Untuk penanti tersebut perlu berumur di antara 3 atau 4 bulan bagi tujuan cantuman sama ada baji sisi ataupun baji atas. Saya akan tunjukkan kepada anda semua kaedah cantuman baji sisi. Seperti yang anda semua nampak, ini pokok penanti yang berumur 3 atau 4 bulan yang disediakan. Okey, kita akan menggunakan cantuman. Yang pertama adalah kita perlu toreh ataupun buat satu torehan di batang pokok penanti tersebut. Seperti yang anda semua nampak torehan tersebut, dan kita perlu siap kulit yang telah kita toreh tadi di antara batang di dalam pokok penanti tersebut dan kita nampak. Okey, seterusnya kita sediakan ranting mata tunas
Timun tunas kita perlu potong dan tinggalkan di antara 3 ataupun 2 mata yang seperti kita nampak, ataupun sion dia tersebut yang kita perlu nampak di sini. Okey, selanjutnya kita buat torehan pada ranting tersebut. Kita buat rantingan kanan kiri ranting tersebut, dan perlu nampak dia punya dalam di antara ranting tersebut, dan kita cantum dia. Kita lekatkan ranting tersebut di pokok penanti yang telah kita toreh tadi, antara batang dalam dengan ranting. Seterusnya kita balut dia ataupun kita lilit dia dengan menggunakan plastik cantuman. Di bahagian bawah tersebut kita perlu ikat dia dengan keadaan kuat lah, untuk memastikan ranting tersebut melekat dengan penanti tersebut cukup kuat. Okey, yang di bahagian atas pula kita perlu ikat juga dengan kuat untuk memastikan air tidak masuk ke dalam cantuman yang tadi. Dan selain itu, untuk memastikan sumber makanan tu hanya tertumpu di ranting yang telah kita buat cantuman untuk mendapatkan hasilnya. Setelah kita selesai membuat cantuman tersebut, kita perlu tunggu dia di antara 21 hari, iaitu lebih kurang 3 minggu lah, untuk mendapatkan hasil cantuman baji sisi kita. Seperti yang anda semua tahu, kelon-kelon adalah kelon-kelon terpilih. Yang kami syorkan di sini adalah kelas kelon-kelon kelas 1, iaitu MCB C1, MCB C8, MCB C10, KKM 22, UH 103 dan PBC 123. Tadi saya telah tunjukkan anda semua kaedah cantuman baji C. Sekarang saya tunjukkan kepada anda semua kaedah cantuman baji atas pula. Seperti yang baji sisi tadi, baji atas juga memerlukan pokok penanti di antara 3 atau 4 bulan. Seperti yang anda semua nampak ni, pokok penanti. Okey, kita akan mulakan cantuman baji. Untuk kita perlu kemaskan di potongan di pucuk pokok penanti tersebut. Buang dia. Kita akan tinggalkan 3 ataupun 5 daun untuk tujuan menyokong tumbuhan pokok tersebut. Okay. Kita akan potong di tengah-tengah batang yang telah kita potong tadi. Okay, kita akan buat potongan tengah-tengah di antara 3 ataupun 4 cm lah. Seterusnya kita sediakan pula ranting mata tunas. Okay. Ranting mata tadi pada perak, seperti yang anda semua nampak. Tapi yang terbaiknya adalah kita ambil yang di bahagian yang hijau lah. Itu adalah yang terbaik, sebab kita pucuk di atas ni pun dia hijau. Ini bermakna sekata lah. Okay, seperti yang baji sisi juga, kita perlukan 3 ataupun 4 mata atau sion untuk tujuan dia punya pembiakan dia lah. Okay, kita akan soreh dia. Okay. Soreh seperti tadi, kita soreh kanan kiri. Akan nampakkan di bahagian tengah tersebut. Ini ni, di antara panjang dia antara 3 atau 4 cm juga. Sama dengan torehan di batang tersebut. Okay. Kita masukkan dia di ni, cantum. Letakkan dia tadi, nampak? Pastikan dia kuat di sini, dan kita akan balut dia menggunakan parafilm. Okey, kita akan balut dia menggunakan parafilm. Di bahagian bawah parafilm ni, kelebihan dia adalah dalam keadaan meri ataupun mempunyai satu renggang yang panjang, dan kita boleh tarik. Kita perlu kuat di sini. Di bahagian cantuman yang sebelah sini kita perlu balut dalam keadaan kuat. Seterusnya kita akan balut keseluruhan batang tersebut untuk memastikan mata ataupun tunas tadi tidak terkena air, dan juga di bahagian atas lendiran dia ada sedap keluar, untuk memastikan tumbusan dia dapat dihasilkan. Seperti baji sisi tadi, hasil dia kita akan nampak di antara 14 hari ataupun 21 hari.
adalah kita perlu petik buah koko di ladang. Kat bawah kita buat pengumpulan buah koko. Di tempat pengumpulan buah koko tersebut kita akan belah dia lah. Dia akan hasilkanlah di antara kulit dan juga apa namanya biji koko tersebut. Okey. Untuk menghasilkan jus palpa ataupun dapatkan palpa yang banyak, kita perlu cari buah koko yang separa matang atau pramatang. Kita tak nak yang matang ataupun yang terlalu matang, sebab kandungan palpa ataupun musilah dia sangat rendah. Jadi di sini juga kita ada kriteria lain di mana pemilihan klon, di mana klon-klon koko tersebut adalah CBC1 dan juga KKM22, di mana klon-klon tersebut mengandungi musilah ataupun palpa yang tinggi. Nampaklah kan buah-buah koko daripada KKM22 dan juga MCBC1. Hati-hati untuk mengambil ni kan. Okey, kita nampak dia kan. Ini musilah dia tak terlalu banyak. Okey, kita raikan dia kepada kulit dan juga empulo dia. Okey, kita nampak kan. Kita akan asingkan dia daripada kita akan buat empulo dia dan kulit, dan kita akan ambil biji dia. Selepas ni nanti kita akan bawa menggunakan mesin pengasingan biji dan musilah tadi lah. Saya akan tunjukkan lah mana mesin tersebut berfungsi untuk mengasingkan di antara palpa musilah tersebut dengan biji koko. Ini kita berada di bilik operasi jus palpa koko. Daripada buah koko ini kita akan menjadikan dia jus palpa koko. Sebelum itu saya akan tunjukkan anda semua peralatan untuk menghasilkan jus palpa koko. Okey, saya akan tunjukkan anda semua. Yang pertama adalah mesin pengasingan musilah koko dan biji koko. Mesin ini digunakan untuk mengasingkan antara biji koko dan juga musilah koko. Daripada musilah koko yang telah diasingkan tadi, maka terhasillah palpa. Daripada palpa tadi, kita akan proses dia. Sebelum tu, kita perlu melalui proses penghancuran palpa tadi menggunakan peralatan ini, blender. Daripada blender tadi, kita akan habis dia di dalam periuk ini. Daripada periuk ini, kita akan masak palpa tadi dengan nisbah 1:2. Bagi proses seterusnya untuk menghasilkan jus palpa koko ini, kita akan bawa biji koko yang telah kita belah tadi di tempat pengumpulan buah koko tadi ke bilik proses jus palpa koko. Kita akan cuba mengasingkan biji koko tadi menggunakan mesin pengasingan biji koko dan musilah koko untuk mendapatkan palpa ya. Okey. Untuk step yang pertama untuk proses ini, kita perlu campurkan biji koko ini dengan air yang telah dirawat lah, ataupun air suling boleh, air mineral boleh, dan juga air tapis. Tapi ini kita gunakan air tapis lah. Okey. Sekarang kita masukkan air tapis tadi ke dalam biji koko tersebut. Kita gaul dia, kita masukkan hingga rata supaya biji koko dan musilah koko dengan air tersebut meresap dan akan menjadi dia kembang. Untuk memudahkan proses pelaraian di antara biji dengan musilah tersebut. Kita boleh dapat nampak di situ kan.